InsyaAllah kita tunggu sekejap. Sahabat-sahabat kita mungkin tengah InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah kita diberikan kesempatan dan peluang untuk sama-sama kita berada dalam majlis ini, iaitu majlis untuk kita menghidupkan suasana-suasana ingat memperingati berkenaan dengan bagaimana keadaan yang ada di atas muka bumi ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan. Pada hari ini InsyaAllah Alhamdulillah saya berada di Kuala Lumpur, di tempat di mana NGO bertemu. Tadi Alhamdulillah kita dah berbincang-bincang dan InsyaAllah kita rehat sekejap dan akan ada satu perbincangan malam ini, sambungan daripada perbincangan yang ada tadi, dan insya-Allah kita akan berbincang mengenai perkara-perkara yang mudah-mudahan Allah berikan barakah untuk mencari satu penyelesaian, untuk mencari satu jalan bagaimana kita ingin membantu rakyat, membantu rakyat, terutamanya membantu orang Islam, terutamanya orang Islam yang sekarang ini berada dalam keadaan yang berbagai-bagailah, berpecah dan sebagainya insya-Allah. Jadi untuk itu sementara kita menunggu, insya-Allah lepas maghrib ni mungkin meetingnya mungkin pukul 9, 9.30. Jadi insya-Allah kita ada masa lah sebelum perjumpaan itu. Jadi kita ambil peluang untuk kita berbincang-bincang. Tajuk yang saya bagi sama macam yang lepas, iaitu tajuk berkenaan dengan pejuang-pejuang Islam, pejuang-pejuang akhir zaman dan juga bisikan syaitan. Jadi saya akan cuba memetik satu, pada petang ni saya nak ambil lah peringatan daripada kitab Fiqhud Da'wah, daripada Syekh Mustafa Mashhur rahimahullah, berkenaan dengan sangkut paut dengan persaudaraan. Kerana insya-Allah kita tahu dalam perbincangan kita yang pertama berkenaan bisikan syaitan itu, antara perkara yang mereka lakukan kepada umat Islam ini ialah apabila mereka mahu menjadikan umat Islam ini berpecah. Dan sekarang ini pun memang berpecah sekarang ni, macam-macam perpecahan berlaku. Dan bila perpecahan itu berlaku, maka kita melihat keadaan umat yang keliru lah dengan berbagai perkara, keliru. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan tengok sedikit berkenaan dengan bagaimana satu tajuk yang diingatkan oleh Syekh Mustafa Mashhur dalam kitab dia. Salah satu saya sedut daripada tajuk-tajuk berkenaan daripada kitab Fiqhud Da'wah. Dan di sini digambarkan kepada kita tentang salah satu kewajipan
untuk kita membina ialah kita nak menghalang bisikan-bisikan syaitan yang membawa kepada perpecahan. Jadi syaitan dia akan membisik kita supaya berpecah, supaya kita berselisih, bergaduh, supaya kita berada dalam keadaan yang kita kata bermusuh-musuhan. Terutamanya bagi mereka yang memperjuangkan Islam. Jadi dia akan pecah-pecahkan. Jadi kita pun dah nampak sekarang. Malahan daripada apa yang kita dapati pada hari ini, banyak perpecahan-perpecahan berlaku akibat daripada tidak ada proses tarbiyah jiwa, hati tidak ada proses. Contohnya penyakit ujub. Jadi penyakit ujub ni dia prosesnya dia bukan dengan kita banyak semayang. Dia bukan proses penyakit ujub ni dengan banyak semayang. Ataupun penyakit ujub ini kita rasa diri kita hebat kan, ataupun kita lebih baik daripada orang. Maka dia bukan dengan banyak ibadah ataupun dengan ilmu. Dia tidak boleh diproses dengan ilmu semata-mata ataupun dengan kita banyak semayang. Kerana orang yang ujub ni lagi banyak dia semayang, lagi kuat penyakit dia tu. Lagi kuat penyakit. Lagi dia banyak buat amal, nampak macam beramal lah. Nampak macam buat A, buat B, buat C, macam-macam dia buat. Tetapi rupa-rupanya di dalamnya ada ujub. Ada ujub. Jadi ujub ni tidak boleh diselesaikan dengan kita beramal. Tak boleh. Juga ujub ini tidak boleh diselesaikan dengan kita sekadar kita kata kita menjauhkan diri daripada dosa. Tak boleh juga. Sebab ujub ni dia datang daripada satu perasaan kita rasa kita lebih baik daripada orang. Tak kira siapa kita kan. Bila kita rasa lebih baik daripada orang, kita rasa kitalah yang terbaik, jamaah kita yang terbaik, kita yang terbaik, kita yang paling berilmu, kita yang paling hebat, maka pada masa itu meninggalkan dosa dia tidak memberi kesan pada penyakit ini. Jadi sebab tu kita nak kena ada mereka yang boleh menyentuh hati-hati kita ni. Jadi ujub ni hanya boleh diselesaikan apabila hati itu benar-benar tertingkat imannya mengenal Allah. Jadi ujub ni penyakit yang seorang tu dia tak kenal Allah sebenarnya. Jadi walaupun ilmunya tinggi, ada PhD dalam agama Islam, dalam usuluddin, syariah, ataupun mungkin dia ada amal yang banyak, buat baik sebagainya, tapi dia tidak boleh menghilangkan ujub. Ujub tak boleh dihilangkan oleh amal. Tak boleh. Sebab lagi banyak dia beramal, lagi tinggi ujub dia. Dia rasa dia lebih baik daripada orang. Akhirnya dia rosak. Jadi sebab itulah ada setengah-setengah penyakit yang tidak boleh dirawat dengan amalan soleh. Ada setengah penyakit-penyakit tak boleh dirawat oleh kita tinggalkan dosa. Tinggalkan dosa tu bagus, tapi maknanya dia tak merawat. Penyakit tu tak boleh dirawat. Contohnya dengki, sama juga. Dengki, hasad. Dia tak boleh dirawat dengan kita meninggalkan dosa dan sebagainya. Jadi yang boleh merawat sebahagian penyakit itu ialah mujahadah an-nafs. Kita kena melawan nafsu kita. Melawan nafsu kita. Jadi sebab itulah salah satu daripada perkara yang berlaku dalam perpecahan yang berlaku pada hari ini ialah apabila kita yang pertama kita tidak sabar dengan jalan dakwah. Jalan dakwah ni panjang. Tapi kita apabila kita tidak sabar, kita akan terkandas. Jadi sebab itulah syaitan dia akan dia melihat diri kita, dia akan menganalisa diri kita. Kita ingat syaitan ni bodoh. Tak, syaitan ni bukan bodoh. Syaitan ni cerdik. Dia ada pengalaman yang banyak. Jadi dia akan tengok kita, analisa diri kita. Kemudian dia akan buat perancangan dan jalan supaya penyakit-penyakit, kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita itu dieksploitasikan. Jadi sebab itulah kita memerlukan kepada murabbi. Memerlukan kepada seorang yang boleh mendidik kita. Mendidik kita ni bila dia berbual dengan kita, bergaul dengan kita bersama, perjalanan ke musafir ke apa ke, dalam perjalanan dia nampak kelemahan. Seorang murabbi dia akan nampak kelemahan dan dia tahu kelemahan. Dan pada masa itulah dia akan proses. Dia akan didik, dia akan sentuh kan. Dan kadang-kadang proses itu amat menyakitkan. Berlaku seorang alim, siapa namanya ni, dia ni kira kalau dekat ketika di Damsyik itu, ketika di pemerintahan tu, dia kira orang nombor 3, nombor 1, 2, 3 ni lah, top 3 lah, ulama yang hebat lah kan. Dia belajar dengan seorang guru, siapa nama guru tu saya pun tak ingat.
tak keluar lagi ni. Kan, jadi dia pun kata dia nak jadi orang yang baik. Dia kata dia dah belajar 40 tahun dengan ikut guru dia tadi. Kemudian bila dia dah belajar, dia kata dia masih lagi masa banyak kurang, dia kata. Kan, jadi guru tu kata boleh kamu nak belajar, boleh nak belajar. Tapi dia kata kamu kena ikut apa yang saya cakap, dia kata. Nak jadi orang yang hebat lah, yang hebat. Banyak orang yang Allah beri ma'unah dan karamah. Allah sayang sampai peringkat Allah memberi kepada dia pertolongan, kan. Contohnya lah, kan. Jadi sehinggalah dia kata kita boleh. Tapi dia kata kamu kena cabut serban kamu. Cabut serban kamu, cabut jubah kamu, pakai baju orang biasa. Bukan baju orang yang biasa yang hebat-hebat, pakai baju buruk lah, biasa. Pergi ke pasar. Kemudian selepas tu kamu beli buah macam buah yang apple ke apa, yang paling sedap sekali, yang mahal. Setiap kali orang lalu, bagi kat orang tu kan buah, kan. Kemudian kalau orang tu nak ambil buah tu, syarat dia kena tampar sekali, dia kata. Macam itu. Jadi betul ke? Betul. Macam tu buat. Dia buat duduk kat pasar sebagai dia, maknanya dia menghinakan diri dia lah. Maknanya guru dia suruh menghinakan diri dia. Menghinakan diri. Sebab dia kata apa? Soalan daripada guru dia, saya ni dah belajar dengan tuan guru lebih 40 tahun saya dah ikut sebagainya, tapi saya tak rasa khusyuk dalam solat. Tak rasa saya boleh khusyuk, tak rasa ikhlas, tak boleh rasa, dia kata. Itu yang guru dia kata, kamu pergi buat macam itu. Akhirnya dia pun buat selama beberapa hari yang dia suruh tadi, kan. Hari pertama dia buat macam itu, dia menghina diri dia. Maknanya dengan dia suruh ni, orang sepak dia, budak-budak sepak dia, orang tua sepak dia, semua sepak kat sepak belakang, kan. Kemudian malam tu dia solat malam, solat tahajud malam tu, dia boleh menangis. Dia boleh merasai betul-betul menyesal dosa, taubat dan sebagainya. Dia rasa boleh rasa khusyuk, fokus ke Allah, kan. Rupanya dalam diri dia ada penyakit ujub. Penyakit ujub ni dia rasa dirinya baik. Ini orang besar-besar, orang alim-alim ni. Ini contohlah, ada banyak lagi lah kisah-kisah. Nak sebut kat sini bagaimana keadaan yang berlaku pada kita. Kita mesti ada orang yang boleh melihat diri kita, yang boleh menyentuh hati kita. Mungkin kadang-kadang sakit, tapi kita kena telan lah, sebab tu pil. Itu kita kata sebahagian daripada rawatan. Sebab syaitan yang mengelilingi kita ni, syaitan ni, kan, ataupun kita kata kalau bila sebab syaitan ni ialah mereka yang telah berbai'ah kepada ketua-ketua sampailah kepada Al-Masih Dajjal, sampailah kepada iblis. Itu syaitan minal jin wal ins. Ini yang syaitan betul-betul lah. Kalau syaitan main-main tu macam ahli setan. Ahli setan tu dia berlakon je, dia bukan setan. Dia cuma berlakon, tapi dalam dia jadi baik pula, kan. Ahli setan dah meninggal lah. Meninggal kot, insyaAllah. Baik, di sinilah kita lihat bagaimana keadaan syaitan itu apabila dia nak menghasut dan nak mengalahkan seorang pejuang atau seorang mukmin, seorang da'i ilallah, seorang guru, seorang murabbi, seorang yang beriman pada Allah tadi, maka dia akan memproses, menganalisa sifat-sifat dia, cara berfikir dia, akhlak dia, ibadah dia akan tengok, dia akan kaji, kemudian dia akan bincang. Ini macam mana kita nak kalahkan orang ni? Macam mana nak kalahkan orang ni? Jadi setelah mereka berbincang dengan pengalaman-pengalaman yang ada pada mereka, dan kalau dia nak lebih hebat lagi, dia akan pergi pada syaitan-syaitan lain, tanya pengalaman. Nak kalahkan Ustaz Nur Azman macam mana ni? Nak kalahkan Nur Azman ni macam mana ni? Nak kalahkan si A macam mana? Si B macam mana? Dia akan bincang-bincang. Senang aja kalahkan orang macam ni. Orang macam ni buat gini. Memang kenalah kita. Kita ingat nak duduk dalam perjuangan ni cukup dengan semayang, puasa, berdakwah, berjihad, kan. Kita tundukkan pandangan kita, jaga semua, cukup dengan itu. Rupa-rupanya ada penyakit yang tidak boleh dirawat dengan ibadah. Tak cukup dengan ibadah. Ada penyakit yang tidak boleh dirawat dengan meninggalkan dosa. Ada. Jadi ada penyakit-penyakit yang berbagai-bagai. Jadi syaitan ni rupa-rupanya dia akan analisa kita. Maka bila dia menganalisa kita, maka pada ketika itulah dia akan nampak di mana kelemahan kita. Dia ikut kita 24 jam.
24 jam dia ikut kita. Dan kemudian bila dia ikut kita 24 jam, akhirnya dia akan tahulah kat mana kelemahan kita. Dekat situ dia akan mula merancang, menghasut bagaimana dia buat satu. Akhirnya seorang pejuang tu tewas. Tewas. Jadi inilah yang kita nak kena hati. Sebab itulah hari ini bila kita berbincang dengan orang-orang yang soleh, ada di kalangan kita ni orang-orang yang soleh, yang mukasyafah, orang-orang yang telah dibukakan oleh Allah pandangan hati, mata hatinya, mukasyafah ini. Dan sebahagian daripada mereka ada menyatakan bahawa tahap kekuatan iman, ibadah, ihsan Islam yang ada pada pejuang-pejuang di akhir zaman ni tidaklah ke mana-mana sangat, tak kuat. Dan antaranya kita lihat hari ini, tuan-tuan perempuan akan melihat, dan mula melihat apa dia, apa yang kita nampak, kita akan nampak bagaimana keadaan sekejap nak betulkan. Bagaimana keadaan orang yang berjuang ni, kan dia ada kelemahan. So sebahagiannya kelemahan dari sudut niat. Hati dia, rupanya hatinya ada hajat-hajat yang bukan nak ikut sunnah, tetapi hajat yang nak mengutamakan, mementingkan diri dia, mementingkan keluarga dia, mementingkan bisnes dia. Maka dia akan buat sikit-sikit perancangan. Dan kemudian ada juga di kalangan kita yang kelemahan dari sudut zikrullah. Zikrullah. Ada kalangan kita yang zikirnya sampai puluh ribu, ratus ribu, tapi kelemahannya mungkin bahagian ibadah pula. Mungkin kelemahannya bahagian Quran. Jadi antara kelemahan-kelemahan ini yang dikaji ni, maka mereka telah menyenaraikan bagaimana proses untuk mereka menjatuhkan. Jadi kita lihat syaitan ini dia berjamaah. Dia merancang secara jama'i, dan kemudian dia merancang secara yang kita kata bukan main-main ni, secara tersusun, munazamah. Sebab tu salah satu benda yang penting di dalam perjuangan Islam akhir zaman ini, diperlukan kepada taifah, diperlukan kepada sahabat-sahabat, kelompok-kelompok yang ikhlas, yang betul-betul berjuang bukan kerana nak dapatkan sesuatu daripada dunia ni. Jadi maknanya perkara-perkara inilah yang akan menyelamatkan tadi. Maka antara perkara yang kita dapat melihat pada hari ini, ada satu uji kaji yang dibuat. Saya akan sebut uji kaji ini dalam penyampaian yang akan datang lah, sebab kita nak fokus pada uji kaji ini. Tapi uji kaji ini telah menyebabkan satu atom terpecah. Atom itu dipecahkan, dan kemudian bila atom itu dipecahkan, maka terbukalah satu portal. Portal ni seperti macam pintu gerbang lah, pintu masuk daripada alam jin ke alam manusia. Alam jin ke alam manusia. Jadi portal ni telah pun terbuka, walaupun dia tidak besar, dah terbuka. Jadi daripada sahabat-sahabat kita yang membincang tentang hal ini, ada beberapa orang sahabat sebenarnya yang melihat perkara ini. Sebenarnya kita tahulah mudah, cuma kita tak dedahkan lagi. Tapi sekarang ini, sebab itu kita melihat banyak betul perbuatan syirik, dan banyak juga perbuatan bid'ah dan khurafat. Di samping itu banyak juga perbuatan yang berbentuk sihir. Sihir banyak. Kenapa sihir? Sebab jin ni dia dah ada satu semangat lah nak kalahkan manusia ni. Jin syaitan lah, syaitan. Jadi sebab itulah, bagaimana kita nak menghadapi perkara ini? Kita tidak akan boleh nak menghadapi perkara ini sekiranya kita bergantung dengan diri kita. Kita beriman pada Allah, tapi bergantungan pada diri kita. Kita bergantung pada amal kita. Contohnya, kita bergantung pada amal kita. Jadi bagaimana yang kita bincangkan, kita ada bincang semasa bulan Ramadan yang lepas, daurah seminar berkenaan dengan benteng mukmin. Benteng mukmin. Jadi dalam seminar itu kita telah berbincang apakah perkara asas yang diperlukan untuk mempertahankan diri kita ini daripada serangan-serangan syaitan yang kita tak nampak, dan juga syaitan yang kita nampak. Jadi kita dah bincang dah. Jadi antara bincangnya ialah bagaimana hidup, antara solusinya ialah bagaimana hidup bersama Ismul Azam. Bagaimana hidup bersama dengan nama-nama Allah yang agung. Bagaimana cara kita nak
merendahkan diri kita dan kemudian kita meminta pada Allah pertolongan. Jadi ini antara perkara yang kita bincangkan lah. Banyak lagi lah. Dan kemudian antara yang penting juga ialah amalan-amalan. Jadi sebab itulah pada petang ni pun saya nak sebut, kita kena melakukan amalan-amalan yang telah didapatkan daripada para murabbi kita, para guru kita. Amalan-amalan mesti dijalankan. Jadi sebab hari ni syaitan ni dia dah sampai pada satu peringkat, dia mengganggu tu, Allah izin, gangguan itu menuju kepada maksima. Jadi sebab itulah, kalau kita punya kekuatan kita dengan kekuatan syaitan itu sama je, maka dia kalahkan kita. Jadi macam mana cara kita nak meningkatkan kekuatan kita itu? Salah satunya ialah kita, nombor satu, kita kena faham maksud mengenal Allah. Faham proses nak kenal Allah. Faham proses takarub pada Allah, muraqabah. Faham proses macam mana kita nak beramal dengan amalan Islam, iman, ihsan. Tiga ni. Islam, iman, ihsan. Bagaimana nak beramal dengan amalan-amalan, tiga amalan ini yang secara berperingkat-peringkat. Kemudian dari sudut syariatnya, Islam ni syariat. Kemudian dari sudut tarikatnya, dari sudut hakikatnya. Hakikatnya iaitu iman. Dan kemudian dari sudut apa yang kita panggil makrifatnya adalah ihsan. Ada orang telefon. Ada orang telefon sekejap. Assalamualaikum, tengah program. Assalamualaikum. Jadi kita nak sebut kat sini, kita kena faham macam mana. Saya bagi satu contoh. Contohnya kekuatan energi. Oh, dia tak dengar kot. Assalamualaikum. Tengah ada program ni. Tengah kuliah. Nanti saya kau balik insyaAllah. Tengah kuliah. Baik. Jadi sebenarnya yang menjadi masalah kita ialah apabila pada hari ini katakan kekuatan kita paras ni, katalah paras ni kekuatan jin syaitan tu pun paras ni juga, paras macam ni juga, sama lah. Maka dia boleh kacau kita, dia boleh makan kita. Sebab apa? Dia berjamaah, dia merancang cara berjamaah. Kita seorang-seorang kita je. Walaupun ada sahabat, tapi sahabat kita duk lari-lari semua, duk tak jauh, tak sama dengan kita sebagainya kan. Ada saudara pun, saudara kita lebih kurang ni, semua nafsi-nafsi kan. Confirm kita kalah, insya-Allah. Tapi apabila syaitan tu kekuatan di belakang ni, kita kena naik tinggi. Kita kena naik tinggi, barulah syaitan tak boleh kacau kita. Selagi saka, sihir, ni dari jin lah, minal jin. Saka, sihir, penyakit-penyakit hati kita ni tidak boleh mengatasi masalah-masalah yang kita sebut sebagai gangguan-gangguan. Ini dari sudut sihir tadi contohnya. Maka selagi itu maknanya frekuensi kita, kekuatan kita dengan kekuatan jin tu sama ada kita ni paras ni, jin tu paras ni tinggi lagi, ataupun jin tu kita ni sama dengan jin. Bila sama, kita kalah. Sebab pergantungan kita dengan Allah masih kurang, ikhlas kita masih kurang, takarub kita masih kurang, ihsan kita masih kurang. Jadi maknanya semua yang tu semua dia jadi macam sebab tu ramai yang terkena. Saya bagi satu contoh. Kita nak pergi program. Mana-manalah program yang baik-baik lah, yang soleh-soleh ni. Tiba-tiba sakit perut. Ataupun sakit kepala, migraine gitu katakan. Tapi bila kita dah kata Assalamualaikum sahabat, mengapa ustaz, macam mana, apa khabar semua? Saya tak sihat sangatlah, tak boleh nak pergi program ni kan. Tak apa sihat sangat. Kenapa kepala ni migraine, tiba-tiba ya migraine. Okey, tak apa, tak payah pergi. Kita pun dah setting untuk rehat, tak payah pergi dah. Tiba-tiba sihat je. Itu maknanya level kita dengan level syaitan yang menyerang kita tu, sama ada kita ni lebih lemah daripada dia atau sama paras. Tapi dia berjamaah, dia tersusun, dia munazamah, jamaah dia munazamah, tersusun. Sebab tu dia menang. Kalau kita kuat daripada dia, dia nak buat ni kan,
pening kepala. Kata pening, tiba-tiba dia pening kepala. Kata pening kepala. Kita memegang kepala kita ni kan. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 11 kali. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Katakan pening kepala kan. Kat mana pening? Kat sini. Pegang, tekan sini. Bilang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim lidah. Kita baca hati kita membaca Bismillahirrahmanirrahim 11 kali satu set. Kemudian kita berkata apa? Ya Allah, dalam hati kita, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah, tolonglah aku. Pergantungan kita pada Allah tadi kan. Permintaan kita, Engkau lah yang menyembuhkan. Tiba-tiba sembuh. Sembuh maknanya setan tu nak bagi kita pening dengan asbab yang Allah izinkan. Kan? Dengan kekuatan energi kita, iman kita, kan? Kekuatan energi ihsan kita, takarub kita pada Allah, zikrullah kita, setan kalah. InsyaAllah confirm syaitan kalah. Tapi kenapa syaitan menang? Kenapa syaitan menang? Memanglah dari sudut keseluruhannya qada dan qadar itu daripada Allah. Tapi kenapa Allah izin syaitan menang? Sebab hakikatnya kita lemah. Bukan sebab syaitan kuat. Sebab kita lemah. Sakit sini, sakit sana, tak boleh sini, tak boleh bergerak sana. Tak boleh nak lawan. Kita ingat kita dah kuat dah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali. Rupa-rupanya kita baca Bismillahirrahmanirrahim tapi tak ada keyakinan pada Allah. Kita baca ayat kursi, baca ayat kursi 170 kali, baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita baca. Rupa-rupanya kita baca tidak ada pun ikhlas. Ikhlas tak ada pula. Tunduk pada Allah tak ada pula. Kita pula bersandar pada amal. Kita baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, baca 1000 kali. Kita baca Hasbunallahu wa ni'mal wakil, Hasbunallahu wa ni'mal wakil 450 kali, baca semua. Tapi tak ada kesan. Kenapa tak ada kesan? Kerana kekuatan syaitan tadi melebihi kekuatan kita. Jadi kita kena faham, sekitar kita ni ada syaitan. Syaitan minal jin wal ins, daripada kalangan jin dan manusia. Jadi Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita apabila kita benar-benar memahami diri kita, kenal diri kita. Kita faham iman kita parah mana dan kita nak sentiasa meningkatkan iman kita. Sebab itulah kita memerlukan kepada bimbingan daripada murabbi, daripada sahabat-sahabat yang soleh, yang solehah. Kita perlu bimbingan. Kadang-kadang kita ingat kita dah okey dah. Rupa-rupanya ada benda yang kita tak perasan. Yang di situlah kelemahan kita. Dan bila kelemahan itu masuk, habis. Kita kalah. Kan? Kita punya semangat jadi lemah je. Nak buat kerja banyak lemah. Nak bangun malam lemah. Ya Allah, susahnya. Tengok orang lain semua bangun malam senang. Orang lain nak baca Quran senang. Orang lain nak tadabbur Quran senang. Kita lemah je. Tapi kalau main game, insya-Allah tak lemah. Kalau tengok cerita Korea ke, cerita Hong Kong ke kan, cerita Indonesia ke, cerita Malaysia, cerita yang kita kata bersiri-bersiri ni kan, okey. Kan siri-siri ni kan, okey. Tengok movie, okey. Tengok Hollywood, Bollywood sebagainya, okey. Tapi rupanya bila nak buat soleh, beramal soleh ni tiba-tiba susah. Maknanya kekuatan kita dengan kekuatan syaitan yang menyerang kita tu dia lebih kuat. Dia lebih kuat. Ini kita kena faham, kita sedang berperang ni. Kita sedang berperang dengan syaitan. Dan kemudian ditambah lagi dengan nafsu kita. Al-hawa, nafsu. Jadi nafsu ni pun dia akan melemahkan kita. Menyebabkan penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita ni semakin besar, semakin kuat, semakin besar. Jadi inilah perkara-perkara yang kita kena faham. Bagaimana mereka memang merancang untuk merosakkan kita, menghancurkan kita. Dan mereka merancang secara jama'i. Bukan cara seorang-seorang. Kalau seorang-seorang kita boleh fight to fight. Kalau dah kita nampak lagi senang, ni tak nampak. Dan menyelinap dalam darah kita, masuk ke telinga kita, dibisik-bisik, masuk ke hati kita, dibisik-bisik kan. Masuk ke otak kita kan. Ada yang jenis bawa racun, ada jenis bawa racun. Allah izin pernah satu ketika saya diminta untuk nak rawat seorang sahabat ni. Kan, seorang doktor pakar. Jadi kita pun rawat, bukanlah rawat apa, baca ayat Quran je, baca ayat Quran, minta ke Allah, sembuhkanlah sahabat seorang ni kan. Baca, tiba-tiba dia bercakap. Yang bercakap bukan dia, orang lain cakap. Bercakap keluar rentak lain, nada lain, cara lain. Tiba-tiba kan dia pun cakap, baru kita tahu, oh yang cakap ni jin punya, setan. Cakap, akhirnya dia mengaku. Dia kata saya bawa racun masuk.
Kan, pada kepala dia seorang yang pandai, cerdik, supaya kepala dia ni lupa, jadi lupa. Saya buat racun, taruh kepada sendi-sendinya, sendi sakit. Kan. Saya buat racun, dah tak buat, jadi disebut, syaitan tersebut. Syaitan tersebut. Jadi dia kata, oh itu antara yang saya ingat yang kedua kot, yang kedua. Saya nak masa tu saya diminta lah nak merawat orang masa tu. Tapi lepas tu seorang-seorang minta rawat, akhirnya saya kata kalau lah saya jadi perawat ni, kan, saya tak boleh lah nak buat kerja lain, jadi perawat je kan. Jadi tak apalah, rawat bagi orang lain lah. Saya bagi ni je, bagi amalan je lah. Amalkan ini, buat ni insyaAllah. Jadi nak sebut kat sini, syaitan ni dia memang dia boleh merancang. Dia bukan buat seorang-seorang je mai. Jadi sebab itulah dalam hal ini, maka salah satu perancangan yang dibuat oleh syaitan yang akan melemahkan kita ialah mereka mahu memecah belahkan ukhuwah. Memecah belahkan ukhuwah, persaudaraan. Semuanya baik, semuanya bagus, semuanya ikhlas, semuanya dalam keadaan yang kita kata menakjubkan, boleh tolong menolong, berkasih sayang. Tiba-tiba hanya kerana satu perkara, dua perkara, tiga perkara, mungkin 10 perkara yang kecil telah menjadikan dua orang sahabat ataupun sekelompok dan manusia itu berpecah belah, berselisih faham. Hanya satu dua je. Yang baik banyak tak nampak. Yang dulu sahabatnya bagi pandangan kat dia, tazkirah kat dia, yang dulu sahabatnya tolong dia, yang dulu sahabatnya ambil berat tentang dia, yang dulu sahabatnya buat benda yang elok-elok, semua hilang. Dengan sebab satu perkara, dua perkara yang ditutup oleh syaitan tadi, yang ditonjolkan perpecahan. Tengok tu, engkau cakap begini, dia nak begitu. Engkau nak begitu, dia nak begini pula. Dia pecahkan. Dia bisik. Akhirnya kita pun terperangkap. Maka kita pun duduk dalam perancangan syaitan yang memang nak memecah belahkan kita. Jadi ini adalah antara perkara yang besar. Sebab itulah salah satu daripada jalan yang wajib dilalui oleh para pejuang di akhir zaman ialah hendaklah mereka mengikat ikatan hati dengan sahabat-sahabatnya, dan ikatan itu adalah akidah. Ikatan itulah akidah, iman. Ikatan itulah iman. Dan iman inilah sebenarnya yang akan mengalahkan segala perkara-perkara yang disebut tadi. Maka itulah digambarkan oleh ulama dalam satu kaedah usul fiqh yang dinyatakan mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Satu kewajipan itu tidak akan dapat sempurna kecuali dengan perkara tersebut, maka perkara itu adalah wajib. Jadi maknanya kalau kita nak membina kemenangan, nak bersama dengan Al-Mahdiyin, ni saya nak sebut ya, bersama dengan Al-Mahdiyin. Tuan-tuan dan puan, tanda-tanda yang ada telah menunjukkan bahawa mereka memang benar-benar nak menghancurkan, nak memulakan peperangan besar. Mungkin setahun, paling kuat pun setahun lebih, paling lama 2 tahun. InsyaAllah mereka nak buat sesuatu yang besar. Dalam perancangannya 2024, 2025. Jadi sekiranya perkara tersebut berlaku, maka pada masa itulah kita akan merasakan kita ni sangat-sangat memerlukan ukhuwah lillah fillah. Persahabatan, persaudaraan hanya kerana Allah saja. Masa tu kita akan nampak. Dan sebelum nak sampai kepada masa tersebut, maka kita akan dimomokkan dan akan dibisik-bisikkan dan akan diberitahu kepada kita setiap hari bahawa ukhuwah ni menyusahkan, bersahabat ni menyusahkan, bersaudara ni susahlah, nak ikut dia je betul, contoh. Ataupun kita ni pandangan kita ni tak pernah diterima, contoh. Jadi ukhuwah ni akan dipandang remeh, sehingga akhirnya ukhuwah ni akan ada keretakan dan akhirnya akan ada perpecahan. Maka apabila mereka melancarkan peperangan yang besar itu, al-malhamah al-kubra, dan mereka merancangkan kita kata kekuatan menyerang umat tadi, maka ketika itu ukhuwah yang kuat tak ada, maka kita tinggal kita seorang-seorang atau kita dengan keluarga kita aja, maka pada masa itulah kita akan tewas. Jadi sebab itulah antara perkara yang dirancang oleh syaitan ialah untuk memecah belahkan umat. Sebab itulah menjaga keutuhan, menjaga kesatuan, menjaga kesepaduan umat ini adalah merupakan sesuatu yang wajib.
Jadi menjaga ukhuwah ni wajib, dia bukan sunat. Terutamanya dalam keadaan kita dalam keadaan diserang dengan serangan yang hebat pada hari ini. Dan inilah sebenarnya merupakan petunjuk, merupakan satu panduan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang diberikan hidayah dan mereka yang mendapat taufik tadi. Mereka dibawa ada kekuatan untuk melaksanakan. Sebab itulah pada hari ini kita nak sama-sama menyedari akan hakikat itu. Maka solusi kepada bisikan syaitan ini, maka marilah sama-sama kita membina persaudaraan kerana Allah. Jadi nombor satu pada hari ini kita nak kena tengok sahabat kita, nak tengok saudara kita, nak tengok kawan-kawan kita yang bersama-sama dalam dakwah, dalam tarbiyah, dalam perjuangan jihad dan sebagainya ini. Maka kita tengok mereka dengan pandangan kasih sayang. Kenapa? Kerana kita ingin membina persaudaraan kerana Allah. Kerana membina persaudaraan kerana Allah, ukhuwah lillah fillah, hanya kerana Allah semata-mata tadi adalah merupakan satu yang diperintah oleh Allah, yang telah diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan satu yang wajib. Sebab tu Allah gambarkan innamal mu'minuna ikhwah, sungguh-sungguh orang yang beriman itu bersaudara. Jadi bukan kata sungguh-sungguh bersaudara itu sunat-sunat kan. Jadi sebab itulah jalan dakwah, tarbiyah dan jihad fi sabilillah. Untuk pejuang-pejuang kita nak kena lawan bisikan syaitan tadi. Maka hendaklah kita memperteguhkan ikatan persaudaraan sesama kita, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu di antara muhajirin dan ansar. Di antara muhajirin dan ansar walaupun berbeza, satu kelompok daripada Mekah, satu kelompok tinggal di Madinah, satu kelompok budayanya lain sikit daripada kelompok yang tinggal sini. Jadi ansar muhajirin tak sama. Budaya tak sama, tribal tak sama, dia punya perkauman dia dan sebagainya. Tapi Nabi SAW telah menunjukkan contoh dan tauladan kepada kita, satu tauladan yang amat indah, satu tauladan yang amat terkesan kepada hati yang mereka yang mengetahui tadi, iaitu cinta dan ikrar untuk mengutamakan sahabat, saudara daripada dirinya sendiri. Maka sebab itulah kita pada hari ini hendaklah kita berpegang, kita pegang erat-erat, pegang kuat-kuat tangan saudara kita itu dengan pegangan apa? Pegangan cinta, ikrar dan kasih sayang. Ikrar ni maknanya kita berjanji setia untuk tolong menolong, berjanji setia untuk sama-sama berjuang, sama-sama menghidupkan kekuatan Islam, tajdid, kebangkitan. Jadi kita kena pegang sahabat kita, bukan sebab sahabat kita itu sama-sama kerja dengan kita, sebab sama-sama satu kampung, satu negeri, satu sisi, tetapi kerana akidah, kerana kasih sayang, kerana cinta untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ini amat diperlukan lebih-lebih lagi ketika krisis dan kesusahan. Besok bila dah mula ada krisis, ada kesusahan, ukhuwah yang mantap ini amat diperlukan. Ini sebagai salah satu daripada jalan kemenangan. Kalau kita tak perasan hari ini, maka kita akan nampaklah pada masa itu habis kita. Yazbillah min zalik. Begitu juga ketika berlakunya fitnah dan ujian yang Allah berikan kepada kita. Ketika mana mungkin fitnah bermaharajalela. Bermaharajalela. Maka ketika itu banyak peristiwa buruk yang melanda kepada umat Islam. Maka ketika itulah Nabi SAW menyuruh kita, memerintahkan kita supaya lebih mengeratkan tali silaturahim. Jadi tali silaturahim ni, masa keadaan biasa ni, mungkin kita rasa biasa je. Tapi kita kena kuatkan dia sehingga sampailah kepada peringkat masa ketika fitnah, ujian dan sebagainya, masa pada ketika itu ukhuwah kita begitu kuat sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'daha ba'dah. Aqamaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman dengan orang beriman yang lain, mukmin dengan mukmin yang lain, seperti kal bunyan, seperti bangunan. Yashuddu ba'daha ba'dah, yang mana bangunan itu sentiasa dia punya bahagian-bahagian tu dokong dan mendokong daripada yang lain. Dalam hadis yang lain juga Nabi menggambarkan masalul mu'minin, perumpamaan kepada orang beriman itu dalam rasa cinta dia, dalam kasih sayang dia, dalam kemesraan dia.
adalah seperti badan. Seperti badan. Seperti badan yang satu. Maka apabila sebahagian daripada anggotanya sakit, maka seluruh badan akan sakit. Sepertilah terkena penyakit. Mungkin kita kena demam sampai kita tak boleh nak tidur, mata tak boleh tidur. Bila kita badan kita sakit, mata pun tak boleh nak tidur dan sebagainya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian hadis yang lain, Nabi kata apa? Seorang Muslim adalah bersaudara dengan Muslim yang lain. Dia tidak menzalimi. Jadi seorang Muslim dia tak akan menzalimi orang. Dia tidak akan membiarkannya mendapat bahaya. Ada bahaya, dia tidak akan membiarkan. Dia akan tolong. Siapa yang menolong saudaranya? Ini Allah gambarkan. Rasulullah. Siapa yang menolong saudaranya? Maka Allah akan menolongnya. Jadi Allah akan tolong kita selagi mana kita tolong saudara kita. Siapa yang melepaskan saudaranya dari satu kesusahan, siapa yang membantu saudaranya daripada satu kesusahan, maka Allah akan melepaskannya daripada satu kesulitan. Bukan kesusahan lagi, kesulitan yang payah tadi, bahkan berbagai kesulitan. Jadi satu kita tolong sahabat kita, saudara kita, Allah tolong kita banyak. Banyak Allah akan tolong kita. Dan bukan sahaja kesulitan di dunia, bahkan sampai kesulitan di akhirat, di kiamat, di hari kiamat. Siapa yang menutup rahsia, siapa yang bantu sahabat dia, tutup rahsia, jaga keaiban supaya sahabat-sahabat Muslim ini dia tidak mendapat aib, maka Allah akan menutup keaibannya pada hari kiamat. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam gambarkan bahawa sesungguhnya kita kena jaga sahabat kita macam kita jaga diri kita sendiri, atau lebih baik lagi kita jaga saudara kita lebih daripada kita jaga diri kita. Kenapa? Kerana di situlah akan ada barakah, rahmat Allah, pertolongan Allah. Jadi pertolongan Allah di akhir zaman ni rupanya dia datang maksima, sempurna apabila kita menjaga ukhuwah, membina ukhuwah, membina semula kasih sayang. Kita delete lah, kita padamkanlah segala perasaan negatif kita pada sahabat-sahabat kita, saudara kita. Padamlah. Tak apa, kita maafkan. Kita maafkan. Ya, sebab tu hari ni orang banyak juga. Selepas saya bagi kuliah yang lepas, saya pun tak tahu kenapa, tapi tiba-tiba ramai minta maaf. Ustaz, minta maaf Ustaz. Ustaz jangan marah Ustaz. Ustaz jangan marah. Saya kata saya tak marah. Tak ada yang marah-marah, tak ada. Tak ada. Kalau saya marah ni, saya salah lah. Saya cuma tegaskan, suaranya tinggi sikit untuk menunjukkan ketegasan perkara tersebut. Jadi saya kata dengan dia, Ustaz maafkan saya. Dan saya tak tengok pun kamu ada kesalahan. Saya tak tahu macam mana, tapi ramai orang cakap macam itu. Saya kata tak apalah, tak ada. Ada yang cakap, adakah saya ni dah tak bersama Ansar? Tidak, kamu tetap bersama Ansar. Ansar tak pernah buang siapa-siapa pun. Sebab siapalah kita nak membuang sahabat? Siapa kita? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma adalah di kalangan kita yang memang kita tahu berbohong, ada tahu. Bila sahabat-sahabat kita cakap bohong, tak benar, kita tahu, boleh tahu. Kan? Ada sahabat-sahabat ni ada keaiban. Kadang-kadang Allah buka keaiban. Allah nampakkan kita keaiban dia. Kita tahu. Tapi kita tak boleh cakap pada orang keaiban orang tu. Keaiban sahabat tak boleh. Allah bagi tahu kita keaiban sahabat ni supaya kita tolong sahabat tu keluar daripada keaiban. Itu sebenarnya yang digambarkan oleh hadis tadi. Jadi kadang-kadang ada keaiban. Kita bercakap kan. Tiba-tiba Allah buka satu. Kan? Kita dalam hati kita istighfar, astaghfirullahaladzim. Hati je lah. Kan? Tengok balik, perhati balik. Kan? Sebab kita nak amalkan. Macam mana Nabi kata tadi. Akan melihat sahabat dengan pandangan kasih sayang. Melihat sahabat dengan pandangan kasih sayang. Jangan melihat sahabat dengan pandangan kebencian. Kan? Ataupun melihat sahabat nampak kesalahan dia aja. Kan? Kekurangan dia aja. Kita yang best, kita yang baik, kita yang hebat. Jadi bila kita melihat kehebatan kita, itu dah salah dah. Jadi insya-Allah saya akan ada satu tajuk ni. Dan siapakah orang yang paling jahat? Uraiannya panjang, tetapi kita ringkaskan, orang yang paling jahat ialah orang yang merasakan dirinya baik dan merasakan dirinya ada kebaikan pada orang lain. Kita rasa kita dah buat baik kat orang, jahat dah tu. Kenapa? Kerana kita meninggalkan Allah. Sepatutnya yang baik itu hanya Allah saja. Sebab itu kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan?
Alhamdulillahirabbil alamin. Sepatutnya macam tu. Segala puji hanya Allah saja yang berhak. Tiba-tiba kita rasa kita baik. Maksudnya kita puji diri kita lah. Maka para ulama ada huraian panjang huraian. InsyaAllah tajuk ni kita akan buat nanti. Bila kita tengok diri kita ni lebih baik daripada orang lain, itulah tandanya kita ni jahat. Jadi cukup dengan jahat tu, kita rasa diri kita lebih baik daripada orang, cukuplah. Itu satu kejahatan. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, ya wahai Aisyah, Ummul Aisyah, kan, wahai Ummu Aisyah, kan, siapakah yang jahat? Maka dia kata, kan, orang yang jahat bila orang tu rasa dia buat baik. Dia rasa dia baik, dia lah jahat. Bermula kejahatannya kat situ. Jadi rupa-rupanya kalau ada kebaikan pada kita, kalau ada kepandaian pada kita, kalau ada kehebatan pada kita, kita ni akhlak baik, kita ni boleh beramal, kita hebat, kebaikan tadi, itu semuanya ihsan daripada Allah pada kita. Allah bersifat ihsan. Allah berbuat baik pada kita, dia bagi. Maka semua kebaikan itu adalah merupakan perkara yang mendatang, yang Allah bagi. Habis kita ni siapa? Kita ni hanyalah hamba Allah. Apa sifat hamba? Nombor satu, sifat hamba ni lemah. Sifat hamba jahil. Sifat hamba dalam keadaan penuh dengan kekurangan. Sifat hamba ni penuh dengan keburukan. Sifat hambanya hina. Ini sifat-sifat hamba. Sifat hamba ni fakir, memerlukan. Jadi kalau kita kaya, itu tambahan Allah bagi kita. Kalau kita cerdik, pandai, Allah bagi kita. Kalau kita sihat, Allah bagi kita. Kalau kita handsome, kita hebat, apa sahaja yang ada pada kita tu semuanya, kan, Allah bagi. Kita ni asal apa? Asalnya hina kita ni. Asalnya jahil, tak ada ilmu apa pun. Tengok baby, lahir-lahir, mana tahu apa-apa. Nak makan pun tak tahu, kecuali kita dah ajar dia. Kan, bagi dia susu. Suruh dia isap puting. Baru dia boleh isap. Baru dia boleh minum. Kalau tu terletak cawan botol susu ke letak sebelah dia, boleh dia minum. Tak pandai dia minum. Bodoh. Kita ni bodoh, jahil. Allah bagi kita ilmu. Kan? Kita ni tak ada apa-apa. Allah bagi kita apa-apa. Jadi maknanya, kan, seorang yang ada sesuatu, dia rasa semua ni daripada Allah. Yang ada pada dia hanyalah kehambaan. Apa maksud kehambaan? Jahil, daif, lemah, fakir, memerlukan Allah. Kan, kita tak ada apa-apa, kosong. Allah bagi satu. Jadi sebab itulah bermulanya kejahatan bila kita rasa kita ada kebaikan. Kita ada satu kebaikan, kita punya kebaikan tu, di situ bermulanya kejahatan. Dan bermula kejahatan itulah yang akan menyebar kepada kejahatan-kejahatan yang lain. Kejahatan-kejahatan yang lain. Jadi sebab itulah kita kena rasa salah satu daripada perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW ialah kita sentiasa membina persaudaraan. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah? Kita akan berhadapan dengan kesusahan. Ini bukan saya cakap ni. Kesusahan ni disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada masa itu kesusahannya maksima. Kenapa kesusahannya maksima? Sebab kebangkitan Islam dah terlalu dekat. Islam akan menang. Islam akan bangkit. Tapi sebelum Islam menang dan bangkit, kita akan berhadapan dengan berbagai-bagai kesusahan. Sebab itulah kita nak sebut kat sini, sesungguhnya kita perlukan sahabat kita. Sebab tu Allah jumpakan kita dengan sahabat-sahabat. Allah jumpakan kita dengan orang yang soleh-soleh, yang solehah. Allah jumpakan orang yang baik-baik. Kenapa? Supaya kita tolong-menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolong dalam kebaikan dan bertakwa. Itu rahsia dia. Bukan Allah jumpakan kita dengan sahabat supaya kita berpecah-pecah dengan dia, supaya kita bergaduh dengan dia, supaya kita berselisih faham dengan dia. Dah baik-baik buat amal sama-sama, dah baik-baik buat program sama-sama, dah baik-baik buat projek Islam, projek dakwah JDT sama-sama, berpecah, memarah, berselisih faham hanya kerana perbezaan pandangan mungkin, ataupun hanya kerana kita mungkin kurang sabar. Jadi kita lihat Allah jumpakan kita sahabat, orang yang saleh tadi, bukan supaya kita bergaduh dengan dia, bukan supaya kita berselisih faham. Ini adalah perkara yang akan dibisik-bisikkan oleh syaitan, yang akan diberitahu oleh syaitan supaya kita berpecah,
supaya kita berselisih, supaya kita tidak mengikut dan tidak taat kepada arahan-arahan kepimpinan yang bertakwa. Jadi ini perkara-perkara yang insya-Allah kita kena tengok semula. Dan sebab itulah kita kena menghidupkan suasana ingat memperingati supaya kita tidak terlepas daripada perkara-perkara yang merosakkan kita, insya-Allah. Jadi itu insya-Allah sikit sebanyak sebagai satu panduan untuk kita sama-sama supaya kita faham bahawa sesungguhnya kan syaitan dia akan berbisik untuk memecah belahkan kita. Apa sahaja perkara yang menyebabkan kita berpecah belah, yang menyebabkan kita bergaduh, mungkin sampai peringkat zalim menzalimi antara satu sama lain, mungkin sampai peringkat membunuh antara satu sama lain. Apa sahaja perkara yang menyebabkan kita berpecah, terutamanya dengan mereka yang saleh, yang salihah tadi, ialah syaitan. Bukan Allah. Allah tak suruh kita berpecah-pecah. Allah perintah kita bersatu padu, berada dalam satu saf. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffah ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah amat sayang, amat besar cinta Allah, kasih Allah, sayang Allah kepada mereka yang berperang pada jalan Allah dalam keadaan tersusun rapi, dalam keadaan berkasih sayang, dalam keadaan bersatu padu, dalam keadaan sentiasa berpersatuan, berpenyatuan, berkesatuan hati, kesatuan amal, dalam keadaan sinergi. Maka Allah sangat sayang bagaimana orang yang begitu. Sebagaimana kekuatan tadi, sebagaimana bunyanun marsus, bangunan yang tersusun rapi. Ini perintah Allah. Jadi sebab tu hari ini kita tengok balik, insya-Allah. Maka untuk itu insya-Allah pada 27 hari bulan dan 27 hari bulan Mei, insya-Allah Ansar, Angkatan Sukarelawan Rakyat Malaysia akan buat satu pertemuan di Rimbunan Kasih Serkam Melaka pada 27 hari bulan. Walaupun tarikh tersebut dah lepas daripada bulan Syawal, tapi kita buat juga sebab 27 hari bulan tu mungkin kita dah ada gaji sikit lah, dah ada duit sikit lah nak travelling, mungkin daripada jauh-jauh nak datang Jadi insya-Allah 27 hari bulan tu, jadi minggu 27 tu lah, bermula daripada Jumaat malam sampailah kepada Sabtu the whole day, sampailah kepada Ahad tu kita mungkin sampai separuh hari ke tengok macam mana. Jadi insya-Allah iklannya akan diberikan lah, dia punya poster akan kita bagi. Jadi antara pertemuan itu ialah pertemuan untuk kita meraihkan ukhuwah kita bersama-sama untuk menyambut Aidilfitri walaupun dah lepas bulan Syawal. Dan kita akan sambut, yang penting ukhuwah untuk kita sama-sama menyusun semula, kita memperbaiki semua hubungan sama-sama kita, meningkatkan lagi, bukan kata kita bergaduh, tak bergaduh, meningkatkan lagi ukhuwah kita, mengeratkan lagi tali silaturahim kita, insya-Allah. Makan-makan sebagainya. Jadi makanan tu kita potluck masing-masing. Tapi siapa yang tak ada duit ke, tak ada apa, tak apa, datang bawa mulut dengan perut pun tak apa, sahabat kita akan bagi, insya-Allah. So pada 27 hari Sabtu tu kita akan mulalah pagi. 26 tu dah boleh berkumpul lah, Jumaat petang tu dah boleh berkumpul. Malam tu kita boleh ada satu pengisian Jumaat malam. Kemudian Sabtu pagi tu kita akan meraihkan hari raya, kita kata hari raya lah sebenarnya, tapi sebenarnya dah lepas Syawal dah kita akan buat sampai tengah hari Zuhur. Kemudian pukul 2 tu kita akan buat daurah ke daurah Benteng Kebangkitan, insya-Allah. Daurah ni kita akan buat sampai malam dan kemudian sampai subuh. Dan mungkin dari kuliah duha sampai pukul 9, pukul 10, mungkin sebelum Zuhur insya-Allah kita akan habis. Jadi kita jemput semua sekali, tak kira lah sama ada kita ni siapa pun, tapi terutamanya mereka yang duduk dalam Ansar, ahli-ahli kepada Angkatan Sukarelawan Rakyat Ansar, kita jemputlah untuk datang bersama-sama. Dan insya-Allah pada masa itu kita akan bincangkan beberapa perkara yang penting, insya-Allah. Tapi saya tak boleh nak sebutlah dalam FB Live ni, dia nak sebut benda yang penting, insya-Allah kita akan bincang sama-sama. So kita jemput semualah. So saya minta boleh mula bersiapkan diri. Maknanya kalau kita tidak ada apa-apa, kompor-kompor dan sebagainya kan, kalau boleh kita tahu sahabat-sahabat kita tak ada duit nak datang, kita offer lah kat dia ride, offer ride maknanya kita pergi kapul lah macam itu, kapul dan pergi sama-sama, mungkin pakat-pakat kan, satu kereta mungkin ada berapa orang tumpang ke kan,
Jadi kalau yang satu tempat yang betul-betul tak ada duit sungguh nak pergi tapi tak ada duit, jadi insya-Allah kita boleh cakap dalam Telegram ataupun jumpa cakap dengan Umar Ilyas ke, insya-Allah kita akan cuba usahakanlah supaya boleh pergi secara jamaah lah, secara sama-sama kapul dan sebagainya insya-Allah. So kita akan cuba impunkan semua. So semua dijemput lah, semua dijemput. Mereka yang terutamanya mereka yang nak bersama dengan Angkatan Sukarelawan Rakyat Ansar insya-Allah. So itulah sikit sebanyak kerana kita merasakan kehadiran Dajjal, kehadiran Dajjal, kita tak kata Dajjal timbul ataupun Dajjal lahir, tapi dia hadir. Dajjal dah hadir dah, cumanya dia tak keluar lagi. Bila dia keluar tu dah makin dekat lah. Kami jangkakan ikut perancangan mereka lah, yang perancangan mereka ni 2024, selewat-lewatnya 2025. Itu perancangan mereka daripada kajian kita. Bukan kita jangka-jangka ramal-ramal ni, tak. Mereka plan lah. Musuh-musuh tu plan. Kita tengok pergerakan Israel, pergerakan Zionis antarabangsa, pergerakan perancangan-perancangan yang mereka dah lakukan. Jadi tengok pergerakan tu mungkin 2024, pertengahan akhir ataupun 2025. 2025. Jadi maknanya kalau Allah izin datang sungguhlah, kita kata Dajjal yaumul khalas, hari di mana Dajjal keluar tu, maka masa tu kita amat perlukan sahabat. Kita perlukan sahabat. Tak cukup kita seorang-seorang. Jadi insya-Allah kita dah dapat dah tanda-tandanya, dah dapat dah daripada orang alim-alim kita, dah dapat dah insya-Allah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebahagian daripada kita ni ada yang mukasyafah. Allah izin ada yang dibukakan kasyaf. Sebahagian daripada kita, janganlah tanya saya siapa. Adalah insya-Allah sahabat-sahabat kita ni, dan sebahagiannya telah pun menggambarkan perkara-perkara yang tanda-tanda yang datang daripada Allah. Apa maksud tanda datang daripada Allah ni? Min laduni, ilmu laduni ni. Ilmu laduni ni dia bukan bersifat fizika. Dia bukan kita boleh buktikan dengan fizik, dengan fakta-fakta fizikal. Sebab ilmu daripada Allah ni dia datang dalam bentuk yang subjektif. Dalam bentuk yang kita kata perasaannya begitu, pemikirannya begitu, kefahamannya begitu, dihubungkan pula dengan peristiwa-peristiwa berlaku tu kan. Itu ilmu min laduni, ilmu laduni, ilmu daripada Allah. Jadi alhamdulillah sebahagian daripada sahabat-sahabat kita ni Allah izin ada mempunyai kemampuan begitulah. Jadi kita dapat tanda-tandanya itu. Jadi bila berbincang, meneliti balik semula, insya-Allah kita dah sampai peringkat untuk betul-betul memantapkan ukhuwah. Kerana itulah ujian yang kita sedang hadapi sekarang, ukhuwah. Dan kemudian dengan penuh rendah diri kita menyerulah sama-sama. Marilah kita sama-sama bermaafan, sama-sama kita mengikhlaskan semula hati kita, membetulkan niat kita, matlamat kita. InsyaAllah kita baiki balik, kita buat semula. Tak apa, mungkin dah lama tak datang, rasa malu. Nak datang RK ni malu, sebab apa? Dah lama tak datang. Buanglah malu tu. Malu tu daripada syaitan, bukan malu daripada Allah. Malu nak jumpa sahabat soleh, malu nak jumpa pasal apa? Kan, kalau malu nak buat maksiat tu entahlah, kan, ni malu nak buat baik. Jadi semua tu daripada bisikan syaitan belaka tu. Tu semua bisikan syaitan. Jadi kita tinggalkanlah bisikan syaitan. Jadi sama-samalah kita tengok balik, jumpa balik, kumpul balik kan. Lepas tu jadi kita dah kumpul balik, insya-Allah kita akan sampaikanlah berita-berita yang kita dapat secara direct lah, insya-Allah. Cuma kalau dah nak pergi besok tu, kita galakkan bawa kemah. Sebab tak ada penempatan-penempatan yang eksklusif. Kan? Kalau nak sewa homestay kat luar boleh. Tapi mahal. Satu lagi kita duduk kat luar. Kalau duduk dalam kemah, insya-Allah. Nanti ada orang tanya, ada air tak? Insya-Allah ada air. Ada air. Arki ada air tak? InsyaAllah ada air. InsyaAllah. Jadi buang air pun ada. Kita doa. Benda pertama ni saya beritahu juga kepada mereka yang akan pergi haji. Pergi haji ni, salah satu benda nombor satu yang Allah uji kita ialah buruk sangka atau baik sangka. Nombor satu. Sebab tu bila pengalaman kami pergi haji ni, banyak kali saya pergi haji berapa kali dah. Kan, Allah izin. Masa pergi tu, antara benda yang penting yang Allah didik kita ya, sentiasa baik sangka dengan Allah. Baik sangka dengan Allah ni akan membuka jalan kemudahan. Akan membuka jalan rahmat.
akan membuka jalan barakah. Baik sangka dengan Allah je. Husnul zan dengan Allah. Nak pergi Mekah tu, kita bayangkan juta pergi naik haji, kan nak tawaf tu, kan pack betul depan tu, pack. Kita kata tak boleh lah. Kan masa nak turun daripada hotel, katakan jalan-jalan dah sampai masuk dalam Masjid Aqsa tu, kan masuk Aqsa, tengok orang tawaf kan, ratus ribu tawaf. Kita nak masuk macam mana ni, nak masuk berempet-rempet ni kan. Jangan buruk sangka dengan Allah. Allah yang jemput semua tetamu tu, Duyufur Rahman dipanggil kan. Tetamu Ar-Rahman, tetamu Allah masuk ke Masjidil Haram tu kan. Tentu ada ruang. Maka ya Allah, aku nak tawaf di Baitullahil Haram ini ya Allah, di Kaabah Engkau ni ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah masuk. Boleh tawaf senang. Kita nampak dari luar tu ribu berempet-empet kan, pack kan. Tapi tawaf lapang aja. Tawaf jalan, tak adalah belagu-belagu, jatuh-jatuh, terpijak, tak ada. Elok aja, elok sampai habis. Rupanya baik sangka dengan Allah ni kan akan membawa rahmat yang besar, barakah yang besar. Jangan kita melihat sesuatu tu problem dia, masalahnya itu ujian. Memang Allah akan bagi ujian. Allah akan bagi susah, Allah akan bagi sakit. Memang itu kehidupan di dunia. Tetapi bukanlah maknanya ujian itu Allah tak suka kita ke, Allah zalim kat kita, bukan. Jadi sebab tu bila kita berhadapan dengan ujian, kesusahan, nombor satu apa? Ya Allah, aku nak tawaf ya Allah, mudahkanlah ya Allah. Jalan-jalan tengok orang berebut nak cium Hajar Aswad. Kita teringin nak cium Hajar Aswad. Tapi tengok beratur punya lah panjang, ramai. Minta ke Allah. Ya Allah, aku ikhlas sungguh-sungguh. Hajat aku nak cium baca Hajar Aswad ya Allah, mudahkanlah ya Allah. Kita pun jalan empik perlahan, sikit-sikit empik makin dekat-dekat. Boleh cium dia. Boleh masuk. Tak ada berebut-rebut sampai bergaduh-gaduh dengan orang semua. Relax je cium. Alhamdulillah. Betul kita buat solat sunat sujud syukur. Sunat syukur kan? Syukur. Kenapa? Allah bagi mudah. Begitu juga dengan sahabat kita. Kita nampak sahabat kita bengisnya dia, marahnya kita. Makin mungkin ada dengki kat dia. Dengki kat kita ke, menyebabkan kita bergaduh, berselisih faham. Ya Allah, aku nak bersahabat dengan dia kerana-Mu ya Allah. Mudahkanlah ya Allah persahabatan, ya Allah mudahkanlah. Pergi dia mudah-mudah tiba-tiba dia senyum je. Mula-mula kita ingat dia disambut kita dengan kayu ke apa, nak pukul kan. Buat senyum je. Oh alhamdulillah. Ini semua. Tiba-tiba kita nak pergi juga, dia mahu kena masam. Ada juga. Namanya dia tak nak. Tak apa. Assalamualaikum. Kesalam, ada apa ni? Tak apa. Dia tengah marah kan? Tak apa. Nanti insyaAllah saya datang kemudian. Assalamualaikum. Jangan bergaduh dengan dia tu, tempat lain. Jadi mungkin dia tak bersedia lagi. Dia tak bersedia. Kita dah bersedia. Dan Allah nak memperlihatkan persiapan kita. Tapi kita baik sangka. Husnul zan dengan Allah. Arkir tak ada air ke air? Allah macam mana ni arkir tak ada air ni? Kan, arkir tak ada air ni. Kita buruk sangka dulu. Pergi dulu ke arkir tu. Kan. Tak ada air. Sungguh tak ada air. Betul-betul tak ada air. Allah akan mudahkan. Tapi kita kena husnul zan dengan Allah. Bila kita husnul zan ni paling minimal lah. Iman paling minimal husnul zan dengan Allah. Bayangkan kita kata saya beriman dengan Allah yang maha berkuasa, maha agung, maha sempurna. Tiba-tiba kita suuzan dengan Allah. Bayangkan. Minimal iman ni husnul zan dengan Allah. Jadi bila berhadapan dengan kesusahan, tiba-tiba tayar kita ada masalah ke, kereta kita nak travelling, tiba-tiba apa, ya Allah, tolong aku ya Allah. Itu husnul zan. Aku faham sesungguhnya aku banyak dosa. Ya Allah, sungguhnya aku ada banyak kesilapan, kesalahan. Aku minta ampun kat Engkau ya Allah. Ya Allah, janganlah jadikan kelemahan aku, keaiban aku, kehinaan aku, kesalahan aku, dosa aku ya Allah. Jangan jadikan kejahilan aku, semua perkara yang Kau tak suka pada aku ni menghalang daripada hati aku dan keluarga aku semua nak sama-sama pergi ke Arkir. Sama-sama berprogram, bertemu dengan sahabat-sahabat. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Janganlah jadi kelemahan kami sebagai penghalang. Ini maknanya husnul zan. Jadi yang menyebabkan kita tak boleh pergi situ bukannya Allah, tapi jahat kita, jahil kita, dosa kita, keaiban kita, kehinaan kita. Semua lemah kita. Kita ni yang menyebabnya.
Ya Allah tak bagi, kita minta, ya Allah tolonglah ya Allah, aku ni banyak lemah, aku ni banyak dosa, aku ni jahil, banyak hina, tolonglah ya Allah, izinkanlah aku jumpa dengan sahabat-sahabat, dah lama tak jumpa, rindu ni ya Allah, kami bertemu kerana-Mu ya Allah, kami berpisah kerana-Mu ya Allah, tolonglah ya Allah, mudahkan. Husnuzan dengan Allah, kita maksimum try, tengok minyak kereta, minyak hitam kereta, angin apa semua kan. Tak boleh juga, kereta kita sakit juga. Telefon sahabat-sahabat, aku nak pergi ni tapi aku punya kereta rosak pula, macam mana? Alhamdulillah kan, aku beli kereta baru, apa dia? Innova kan, Avanza kan, besar. Anak dia bawa 2 orang, isteri dia ada belakang 3 orang lagi boleh masuk. Alhamdulillah, mai. Allah bagi rezeki. Jadi naik kereta sahabat, Avanza pun Avanza lah. Kalau dapat naik, ada orang beli minibus, naik minibus pula kan. Jadi banyak ada jalannya bila kita husnuzan dengan Allah. Sentiasa. Jangan kita buruk sangka. Allah bagi kita teruk pun sebenarnya ada kebaikan. Kenapa? Sebab yang bagi tu Allah. Kalau yang bagi tu manusia, tentulah ada kelemahan. Tak, ni yang bagi tu Allah. Allah yang bagi. Kenapalah kita nak sangka-sangka dengan Allah ni, Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Jadi 27 hari bulan tu, hari Sabtu tu kita mula pagi. Tapi sebenarnya 26 tu dah boleh kumpul. 26 tu maknanya hari Jumaat kan. Kalau tak silap lah, saya tengok cek balik dalam ni. Jadi 26 tu kita boleh kumpul Jumaat malam tu. Jadi mungkin malam tu akan ada satu majlis. Kita akan buat kuliah sikit Friday, Jumaat. Kemudian 27 hari bulan tu kita akan ada pada pagi sampai tengah hari tu kira sambutan hari raya lah. Makan, bual-bual, cerita-cerita pasal ayam ke, nak ternak ayam ke, nak apa ke, apa-apalah cerita-cerita. Lepas tu kita ceritalah kita apa-apa. Lepas tu lepas Zuhur tu kita akan mula daurah pukul 2:30. Kita akan mula berbincang tentang benteng kebangkitan akhir zaman. Tajuk-tajuk sekitar situlah. Kita akan cerita tentang kekuatan dan kita akan cerita sikit tentang berita-berita yang terbaru lah, insya-Allah. Jadi siapa yang boleh ada peluang dan ruang tu, silalah jemputlah ke RK. Cuma saya sebut tadi, kalau boleh siapkanlah kemah. InsyaAllah kita tidur kat kemah lah. InsyaAllah. Ataupun boleh tidur dekat surau kita tu. InsyaAllah wanita kita akan tempatkan di banglo. Tapi kalau tak muat, duduk kemah jugalah. Kita nak rasa kita ni sedang menuju kepada hari-hari tentera Dajjal nak kontrol dunia. InsyaAllah. Jadi berita baik apa? Ada banyak berita baik saya akan cerita pada hari tersebut. InsyaAllah. Saya tak nak cerita kat FB, saya nak cerita bila kita jumpa nanti, insyaAllah. Itulah insyaAllah sikit sebanyak pada hari ini. Saya minta maaf kalau apa yang saya sampaikan mungkin ada yang tidak menepati dan sebagainya. Saya mohon ampun kepada Allah SWT. Bagi mereka yang baru dengar ni, baru tengok ni, minta dengar daripada awal. Mudah-mudahan kita dapat banyak benda lah daripada awal, insyaAllah. InsyaAllah. Aku li qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Kita doa rabitah insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Fasik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wa hdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمت على شهادتي في سبيلك. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, ampunilah dosa kami, kedua ibu bapa kami, semua ahli keluarga kami, semua sahabat-sahabat kami. Ya Allah, janganlah jadikan kelemahan kami, keaiban kami, dosa kami, kejahilan kami, kehinaan yang ada pada kami dan segala perkara-perkara yang kemurkai yang ada pada kami ni. Ya Allah, penghalang kepada hidayah-Mu, taufikmu, inayahmu, rahmatmu, barakahmu, ma'unahmu dan nusrah serta karamahmu. Ya Allah, ya Allah, tolonglah kami. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami. Ya Allah, eratkanlah hati-hati kami dengan akidah dan iman kepadamu. Eratkanlah ukhuwah kami di atas dasar akidah dan iman kepadamu. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada perselisihan,
perbezaan pandangan, pergaduhan dan segala perkara-perkara yang memecah belahkan ukhuwah kami ya Allah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal du'ana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi insya-Allah tuan-tuan sampaikan kepada yang tak ada ni, dan kemudian insya-Allah cuba panjang-panjangkan program kita 27 hari bulan insya-Allah. Kita akan buat hari raya Ansar bersama-sama, jemput semua. Kemudian insya-Allah petang itu bermulanya daurah benteng kebangkitan mukmin di akhir zaman ini insya-Allah. So kita akan bincang-bincang beberapa perkara sampai hari Ahad. So bagi mereka yang nak mengikuti daurah ada yurannya. Yurannya maknanya makanan tu sebenarnya, kena cover makanan aja. Untuk satu keluarga RM30 saja kalau tak silap sajalah. Jadi itu untuk nak cover makanan dan sebagainya untuk kita duduk situ daripada malam sampai ke pagi tu kan. Jadi lebih kurang itulah insya-Allah. Wallahu alam, aku liqauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Doakan pada kami malam ni kami nak jumpa nak bincang pasal New World Order punya perancangan sekarang ni. So ada beberapa orang pimpinan NGO akan ada bersama-sama insya-Allah. Tolong doalah mudah-mudahan pertemuan malam ni menjadi dapat satu solusi yang terbaiklah insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.